kita nak tengok siapa yang dah ada bersama-sama dengan kita hari ni. Kita ada Isyayani. Isyayani, terima kasih kerana setiap minggu tak pernah apa orang kata gagal untuk bersama-sama dengan kita. Kita di UCAM sentiasa mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton setia kita sentiasa ada Isyayani bersama dengan kita. Kemudian kita ada Zairi Saleh, kemudian kita ada siapa lagi? Salma Syazwana, terima kasih menonton. Farawani, good morning Madam Safi. Hi Farawani, good morning. Alright, kita ada siapa lagi? Kita ada Siti Azah Gani. Assalamualaikum Madam Safi. Tak pernah miss saksikan live Madam Safi setiap minggu. Ya betul. Madam Azah, Madam Farah antara insan-insan yang sentiasa setia dengan live Pep Talk with Madam Safi. Alright, terima kasih kerana menyokong live kita setiap minggu. Okay. Okay. So, semoga siapa-siapa yang bersama-sama dengan kita, yang sudah pun bersama dengan kita hari ini sentiasa diberikan kebaikan dunia akhirat, okay? Diberikan kesihatan yang baik, alright? So minggu ni adalah minggu yang ke-9 Pep Talk with Madam Safi. Alright. Okay, yang dah pun bersama-sama dengan kita, say hi sikit dan nyatakan mungkin anda saksikan live kita daripada mana ni? Sambil-sambil masak tu kan, sambil-sambil sidai baju, sambil-sambil tengok TV, rehat-rehat kat rumah tu. Okay. Mungkin ada juga yang plan nak keluar. Okay, mana-mana negeri yang sudah pun masuk fasa 2, fasa 3 yang sudah pun full vaccinated. Okay, boleh saksikan kita punya live dalam kereta sambil-sambil nak keluar tu kan. Tapi jangan lupa pastikan jaga SOP, pelitup muka pakai, jauhkan tempat-tempat yang crowded, okay? Sebabnya kita belum lagi menang lagi kan. Jadi kita pastikan SOP kita terjaga, insya-Allah Allah lindung kita daripada segala wabak penyakit. Alright. So minggu ni kita nak bawakan tajuk Floria menyulam idea kreatif menjulang warna aspirasi bersama dengan Otai Flora UCAM. Alright. So istimewanya minggu ni kita nak bagi hadiah istimewa kepada siapa? Kepada viewers kita yang bertuah. Siapa agaknya ada 2 hadiah misteri. So jangan lupa kita nak bagi hadiah misteri. Jadi stay tune live kita sampai habis. Okay, dan hadiah yang kita nak bagi hari ni adalah hadiah tajaan daripada panel jemputan kita, iaitu Encik Amin dan Encik Akmal. Sentuhan tangan yang hebat. Okay, alright. Jadi kalau anda nak menang hadiah, jangan lupa stay fokus, dengar baik-baik apa yang kita nak bincangkan, sebabnya jawapan dia nanti ada dalam perbincangan kita hari ini. Okay, so tonton sampai habis. Okay, alright. So kita ada siapa? Hari ini? Kita ada Ernie Shaliza. Assalamualaikum. Morning Madam Safi. Waalaikumsalam. Good morning. Kita ada Ayen Zulkifli. Assalamualaikum Madam Safi. Good morning. Kita ada NMK Kid Rock Hassan. Ini Encik Khidir. Okay. Alright. Kita ada Muhammad Zawahir. Kita ada Salma Syazwana. Okay. Daripada mana you all saksikan kita ni? Adakah dari Semenanjung Malaysia? Adakah dari Sabah Sarawak? Adakah dari Brunei dan juga Thailand? Okey, kita ada alumni kita daripada negara-negara Asia, Brunei dan juga Thailand. Selamat menyaksikan. Hai, apa khabar orang Thailand? Apa khabar orang Brunei? Alright. Okey, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk like, komen dan share kepada ramai-ramai orang supaya apa yang kita nak bincangkan hari ini, apa yang kita nak kongsikan hari ini boleh memberi inspirasi kepada ramai orang dekat luar sana tentang seni landscape. Okey. Alright, kepada yang baru masuk tu kan, okay, welcome back to Pep Talk with Madam Safi. So kita, okay, makin bertambah live kita. Suara Puan Safi slow. Sekejap ya. Suara Puan Safi slow. Macam mana sekarang? Okey? Boleh dengar suara saya dengan jelas? Alright. Kita ada siapa ni? Kita ada salam Puan Safi, Encik Amir Kolej Sri Sedar Melaka daripada Sabah. Encik Amir daripada Sabah. Apa khabar orang Sabah? Okey, kita ada siapa lagi? Kita ada Siti Azah Gani daripada Alur Gajah. Apa khabar orang Alur Gajah? Hai Nita Shah, bagi saya love pagi ni. Hai Puan Safi daripada Norasia Norudin daripada Kelantan.
Apa khabar orang Kelantan? Moga sihat-sihat kat sana. Alright, okay. Encik Amir daripada Sabah. Anwar Syafiq bin Zohari, selamat tengah hari madam. Selamat tengah hari. Pagi lagi. Kejap lagi. Tapi kita dah nak masuk tengah hari dah. Hi, morning. Daripada Wan Madiha, Wan Halim. Hi, good morning. Okey, jelas. Okey, suara kita jelas hari ni. Alhamdulillah, jelas. Very good. Alright. Okey. So, kepada siapa yang baru masuk yang bersama-sama dengan kita, welcome back to Pep Talk with Madam Safi. Seperti biasa, hari Sabtu jam 11 pagi kita bersiaran bersama alumni dan personality hebat daripada UCAM. Okey, minta maaf sedikit kita ada masalah teknikal tadi sekejap, jadi kita terpaksa lewatkan sedikit. Okey, tapi jangan risau, kita sedia. Okey, kita setia bersama-sama dengan apa yang kita dah janjikan. Alright. So, kita nak bagi hadiah misteri kepada viewers kita yang bertuah hari ini. Okey, teruskan stay tune dengan kita dan bila saya tanyakan nanti soalan dia nanti, anda boleh type lah jawapan pada ruang komen dan kita akan umumkan pemenangnya di akhir sesi live kita nanti. Okey, so jangan lupa stay tune sampai habis live ni. Nanti admin kita akan contact admin kita akan contact pemenang-pemenang yang berjaya menjawab soalan cepu cemas kita hari ini. Alright. Okey, Putrajaya Floria, Putrajaya Floria ataupun Royal Putrajaya ataupun Floria Diraja Putrajaya adalah festival bunga dan taman yang dilakukan setiap tahun lah, yang diadakan di Malaysia tapi dibuka kepada penyertaan antarabangsa, dan ia adalah merupakan festival yang terkemuka dan berlangsung setiap tahun. Okey, dan buat pengetahuan semua, College Universiti Agroscience Malaysia ni telah memenangi beberapa anugerah semasa pesta bunga Floria Diraja Putrajaya selama 8 tahun berturut-turut. Jadi setiap tahun ni pelibatan pelajarnya adalah berbeza lah. Okey, jadi mungkin tahun itu semester tu pelajarnya berbeza dengan semester-semester yang selepasnya. Alright, tapi dia agak mustahil lah kita nak himpunkan semua pelajar-pelajar yang telah pun sertai Floria yang mengharumkan nama UCAM kan. Tapi hari ini kita kita akan bawakan dua orang alumni kita yang hebat, okey, yang membantu mengharumkan nama, menaikkan nama UCAM semasa Floria tahun 2012 dan juga 2015, okey. Jadi jangan kecil hati yang kita tak invite tu, sebabnya mustahil juga kan kita nak kumpulkan semua kan. Tapi kita dekat UCAM ni mengucapkan setinggi-tinggi tahniahlah kepada semua alumni yang terlibat, yang terdiri daripada pelajar dan juga pensyarah Jabatan Landscape dan Alam Sekitar Fakulti Agroscience UCAM kerana telah berjaya mengharumkan nama UCAM dan menaikkan lagi macam martabat UCAM di mata dunia. Alright. Jadi kita akan bersama dengan personality hebat UCAM dan juga alumni UCAM yang telah berjaya mengharumkan nama UCAM. Alright. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Encik Amin Hadari, Encik Akmal, Amin Pablo dan juga Azam untuk bersama-sama dengan kita. Hi. Hi everyone. Hi. Welcome to Pep Talk with Madam Safi. Hi. Terima kasih Encik Amin, Encik Akmal, Amin Pablo dan juga Azam sudi luangkan masa weekend ni kan. Semua sihat, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nampak Encik Akmal kita orang kata dikelilingi oleh pokok-pokok yang menghijau kan. Memang Encik Akmal dan pokok memang tak boleh dipisahkan lah kan orang kata. Alright. Okey, macam biasa kita nak berkenal-kenalan dulu. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan. So kita kenal-kenal dulu, mana tahu ada yang jatuh cinta. Sebabnya kat sini ada yang masih lagi single kan. Alright, kita nak berkenalan dengan panel kita yang pertama, Encik Amin. Mungkin Encik Amin boleh kenalkan diri Encik Amin sikit. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang menonton live pada pagi ini. Nama saya Encik Amin bin Hadari. Saya berasal dari Pekan, Pahang dan saya telah melibatkan dalam Floria bersama-sama dengan tim UCAM sejak daripada 2013.
Alright. Macam mana dengan Cik Akmal pula? Boleh Cik Akmal perkenalkan diri? Assalamualaikum, hai semua. Selamat pagi kepada semua viewers kat luar sana. Terima kasih kerana menonton. Saya Encik Muhammad Akmal bin Abdul Kadir, berasal daripada Alur Gajah Melaka dan telah mula menceburkan diri dalam edisi Floria sejak tahun 2015 sehingga ke tahun 2019. Dan mungkin akan seterusnya lah, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Kita beberapa tahun ni tak dapat dilakukan sebab masalah PKP kan, Cik Akmal? Ya, betul. Okey, seterusnya Ada Amin benda Pablo. terkendala. Ya, betul. Alright. Amin Pablo, sila perkenalkan diri kita pula, diri Amin. Okey, Assalamualaikum. Okey, nama saya Muhammad Khairul Amin bin Muhammad Sarman. Saya berasal dari Yongpeng, Johor. Okey. Saya merupakan anak kelima daripada 6 orang adik-beradik. Sekarang saya berkhidmat di company kontraktor, Nakuya Enterprise dan Wilson Engineering sebagai pengurus operasi. Saya terlibat dalam Floria ni semenjak tahun 2012 sehingga 2015. Alright. Okey, silakan Azam. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Harap-harap sihat selalu. Okey. Nama saya Muhammad Azam bin Abu Yamin, berasal daripada Selangor. Anak nombor 7 daripada 11 adik-beradik. Sekarang saya bekerja dengan kontraktor Madani, jaga sebagai supervisor landscape Taman KLCC. Saya sejak join Floria tahun 2015 sampai 2015, 2018 dengan 2019. Alright, okay. So Encik Amin dan juga Encik Akmal ni adalah merupakan pensyarah di Jabatan Landscape dan Alam Sekitar Fakulti Agroscience UCAM. Manakala Amin Pablo dan juga Azam adalah merupakan alumni. Okay, Amin Pablo adalah merupakan alumni Diploma Pengurusan Landscape. Alright, dan Azam adalah merupakan alumni Bachelor of Landscape Management. Alright, kita nak tahu Amin Pablo dan Azam kan dapat tahu pasal College Rizal ataupun UCAM ni daripada mana dan kenapa pilih UCAM sebagai destinasi pengajian you all? Untuk saya dapat tahu berkaitan ataupun tentang College Rizal ni asalnya daripada makcik saya. Siapa tu makcik tu? Bekerja sebagai pensyarah. Okey. Wanita Wati. Alright. So daripada situ saya start masuk SKM, Video Konduktor Ladang. Kemudian menyambungkan diploma di College Rizal juga. Time tu tanpa ragulah saya terus join ke College Rizal time tu. Alright, okay. Azam pula macam mana Azam? Okey, saya dapat tahu daripada internet lah. So permulaan sebelum saya cari tu, saya nak uruskan ladang ayah saya. And then dalam masa yang sama, saya tak ada ilmu, tak ada pengetahuan tentang ladang. So saya nakkan sesuatu yang boleh mengajar saya tentang ilmu. So saya cuba cari. Last sekali saya jumpa Risda ataupun UCAM yang menawarkan kursus-kursus yang saya inginkan untuk pengetahuan dan ilmu saya. Jadi kalau ikutkan tadi Azam ada bagi tahu yang Azam menguruskan ladang kan. Jadi macam mana boleh pilih landscape ni sebagai pilihan pengajian utama Azam? Okey, saya bagi tahu ayah saya tak dapat kos peladangan, and then saya dapat kos landscape, pengurusan landscape. And then bapak saya beritahu tak apa, benda tu perkara yang sama, pengurusan. So belajar pengurusan adalah satu benda yang penting untuk kehidupan. So saya pun terima je dengan seadanya untuk ke Risda. Tapi keputusan tu adalah keputusan yang terbaik, betul tak? Yes, betul. Sangat-sangat bahagia. Alhamdulillah. Alright. Sebelum kita nak cerita lebih jauh lagi lah, boleh tak Encik Amin ceritakan tentang Floria Diraja Putrajaya ni? Siapa yang anjurkan dan apa kategori yang dipertandingkan Encik Amin? Okey, untuk Floria Putrajaya ni dianjurkan oleh Perbadanan Putrajaya. Kalau ikutkan bermulanya Floria ni pada tahun 2008. Tetapi untuk kategori universiti, pada dulunya dikenali sebagai College Rizal, kita telah masuk pada tahun 2011. Okay? Sehinggalah sampai 2019. Kemudian disebabkan ada masalah yang tergendala sekarang ini,
So Floria terpaksa ditunda dan saya mengharapkan moga Floria akan diteruskanlah selepas ini. InsyaAllah, insyaAllah. Cik Amin mungkin boleh ceritakanlah macam mana bermulanya, macam mana Kolej Risda ni boleh terlibat dengan pesta bunga yang dianjurkan oleh Perbadanan Putrajaya ni. Waktu tu masih lagi Kolej Risda kan? Pada tahun 2011, pada masa tersebut diketuai oleh Encik Mushid bin Amir lah. Maknanya sebelum ni Floria hanya dibuka kepada IPTA. Kemudian selepas mendapat sambutan daripada orang ramai, dia dibuka untuk kategori taman universiti, dibuka kepada IPTA dan IPTS. Jadi pada tahun tersebut, Kolej Risda dijemput dan juga diberi peluang lah untuk menyertai Floria bagi kategori taman universiti. Okey, Cik Akmal, kita nak tanya Cik Akmal lah. Bagaimana pemilihan tema dan konsep lah dan kita tahu kan setiap tahun ada konsep yang berbeza, tema yang berbeza kan. Jadi bagaimana pemilihan tema dan konsep bagi Pesta Bunga Floria Diraja ni dipilih ataupun diadakan? Okey, untuk edisi setiap tahun Floria dia come out dengan spesies bunga tema yang berbeza lah. Okay, so setiap partisipan dari each IPCT dia kena follow the concept lah. Maksudnya dia kena ikut penggunaan bunga tema pada tahun tersebut. Betul, reka bentuk kita pun kita akan come out dengan design yang berbeza setiap tahun. Tak boleh design sama. Okay, so semua ni lah akan menentukan ciri-ciri kriteria masa pertandingan nantilah. Alright, okey. Bila pihak penganjur dah tentukan tema tu kan, tema dan konsep pertandingan kan. Bagaimana dengan persiapan tim ni, kita nak tahulah dari segi pemilihan pelajarnya kan. Apa antara ciri-ciri yang perlu ada pada pelajar yang kita nak pilih itu untuk sertai Floria ni, Cik Akmal? Okey, untuk pemilihan pelajar sebenarnya kita akan pilih sebulan awal ataupun 2 bulan awal sebelum bermulanya pesta bunga tu lah. Okay, so untuk pemilihan pelajar, kita tahu kan yang Floria ni is a very tough punya competition. Kita kena buat persiapan bawah panas terik, bawah hujan. So basically kita punya pemilihan pelajar adalah among the best lah. Maksudnya student-student boleh tahan kerja-kerja membina pada waktu panas, pada waktu hujan and tak komplain and suka kerja sampai larut malam. Itu semua pemilihan yang kita buat lah untuk memilih student macam ni. Okay, I see. Okay, baik. Alright. Kita tengok ramai yang dah bersama-sama dengan kita sekarang ni. Alright, kita ada Muhammad Fazli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Syuhaida Isa. Kita ada, sekejap ya, saya kena. Alright. Okey, kita ada Aida Nordin yang sedang menyaksikan kita. Nur Izzah Nadira. Assalamualaikum semua sir and madam. Okey, waalaikumsalam. Alright. Farawani kata, "Hai tim Floria." Tim Floria hebat, kata Siti Azah Gani. Rindunya tim Floria, kata Nur Izzah Nadira. Okey. Isyayani katakan rindu nak tolong lagi masa preparation Floria, masa last Floria tahun 2009, kata Isyayani. Assalamualaikum Madam Safi dan semua, kata Nazira Shah. Alright. Okey, alhamdulillah orang hebat semua ni. Ya betul, memang sangat tepat, orang hebat. Assalamualaikum semua, Floria memang terbaik, kata Rohaizat. Alright. Okey, kita ada siapa lagi? Kita ada Power Duo, Aida Nordin kata. Alright, hai Madam Safi, hai Madam Siti Hawa Baharom yang sedang menyaksikan live kita sekarang. Bestnya jemputan minggu ni, ya, sangat-sangat best. Alright. Okey, kita nak sambung soalan ni, kita nak tanya kepada Encik Amin lah. Kita nak tahu proses-proses macam mana proses-proses mereka bentuk, pemilihan pokok-pokok, warna dan bahan asas ni dipilih untuk kita laksanakan. Kita nak naikkan taman yang kita dah rancang ni, Cik Amin. Okey, proses dalam Floria ni yang pertama sekali kita mendapat surat jemputan daripada Perbadanan Putrajaya. Kemudian selepas itu kita akan diberi masa dalam seminggu atau 2 minggu lah untuk kita come out dengan kita punya design. Untuk taman universiti, dia punya saiz adalah 5 meter darab 5 meter. Dia punya keluasan lah. Kemudian jika kita punya rekaan ataupun idea dipilih,
Jadi para pensyarah setiap IPTA dan IPTS akan pergi meeting lah di Putrajaya untuk cabut tapak ataupun untuk pemilihan site lah. So dari situ, selepas itu kita akan beri masa dalam 2 minggu untuk persediaan di UCAM. Jadi dekat UCAM biasanya kita akan siapkan mana-mana landscape ataupun elemen yang boleh dibuat di UCAM. Kemudian kita akan bawa elemen-elemen yang dah siap di site ataupun di Putrajaya lah untuk kita bangunkan dan untuk kita perkemaskan. So dari segi rekaan biasanya UCAM ni dia lebih fokus ataupun lebih menonjolkan elemen-elemen seni lah, sama ada dalam elemen landscape lembut dan juga landscape kejur. Jadi kalau kita tengok setiap tahun mesti ada macam lukisan, ada macam elemen artistik macam replika. Kemudian dari segi hierarki pokok kita akan mainkan dari segi dari tinggi, sederhana dan rendah, dan juga kepelbagaian warna lah untuk mengharmonikan kawasan yang kami bina lah. Okey, baik. Selalunya proses persiapan ambil berapa lama masa tu? Lama tak Cik Amin? Proses di UCAM ke di taman? Persiapan dekat UCAM. Biasanya kalau dekat UCAM dalam 2 minggu lah. Tengok kepada apa elemen yang kita nak hasilkan. Selalunya kami akan menghasilkan struktur yang besar. Contoh kalau ada pintu gerbang ataupun mungkin ada elemen-elemen art yang kita nak letak dalam taman tersebut, kita akan menghasilkan di UCAM lah. Kemudian 1 minggu kita akan berkampung di Putrajaya. Jadi bahan-bahan asas, struktur semua tu disiapkan di UCAM dululah dan dibawa di sana untuk diinstal. Okey, baik. Sebab dekat UCAM kita ada peralatan yang lengkap untuk kita hasilkan, dan satu lagi masa lah. Maknanya kalau kita dah sampai dekat Putrajaya, biasanya kita dah masuk install dan korek sikit bahagian-bahagian tanah yang perlu dikorek, kemudian masukkan pokok dan finishing kita buat untuk nampak lebih menarik lah. Okey, baik. Alright. Selalunya pertandingan Floria ni kan diadakan semasa pelajar-pelajar sedang jalani kuliah kan. Jadi kita nak tanyalah Amin Pablo dan juga Azam ni macam mana bahagikan masa antara kuliah dan juga persiapan Floria ni Amin. Mungkin Amin boleh kongsikan? Waktu saya join tu biasa kita orang akan biasa team tu ada biasa dalam 10 orang student. So kita akan bagi-bagikan lah. Kalau waktu pagi siapa ada kelas, dia akan pergi kelas dulu. Kemudian bila petang dah free, baru kita akan backup balik lah. Kita akan buat sama-sama balik. Macam tu lah. Biasanya akan macam tu lah. Biasa kalau seminggu dekat Putrajaya, kita akan miss kelas. Kemudian kita akan cuba catch up balik lah. Kita akan bincang dengan pensyarah. Macam tu lah. Dari segi pembagian masa untuk study tu. Azam pula macam mana Azam? Macam mana bahagikan masa ni pergi kelas, buat persiapan kan? Penat tak? Okay, saya start join Korea tahun 2015. Okay, biasanya Akmal dan Amin akan cari waktu yang free lah. Waktu betul free, masing-masing tak ada melibatkan apa-apa tugas harian. So, biasanya akan lepas waktu office hour, lepas pukul 5 lah, 5 bawa ke malam. And then kalau hari itu untuk hari biasa lah. Kalau hari Minggu daripada pagi bawa ke malam. So memang tak akan ganggu Akmal pun tak mengganggu tugas harian diorang sebagai lecturer, and then kami sebagai student pun tak mengganggu waktu kuliah. Okay, alright. Okay, kita ada followers makin bertambah ya. Kita ada Fisha Alisha bagi love dekat kita. Thank you. Alright, kita ada Siti Rida, tim Floria terbaik lah, hebat. Yes, memang terbaik, memang tak dinafikan. Kreatif sangat mereka ni, betul. Best student Amin Pablo, ada orang kata. Okay, kemudian kita ada idola Amin Pablo. Alright, hebat-hebat semua. Yes, hebat-hebat semua. Alright, mungkin yang baru saja bersama-sama dengan kita, jangan lupa hari ini istimewa berbanding dengan pep talk sebelum ni. Okey, istimewa hari ni kita nak
bagi cabutan hadiah, bukan cabutan hadiah lah, kita nak tawarkan hadiah misteri kepada penonton ataupun viewers kita yang boleh jawab soalan Cepu Mas. Kejap lagi kita, bila-bila masa kita akan tanyakan soalan. Okey, ada 2 hadiah misteri yang ditaja oleh Encik Amin dan juga Encik Akmal lah. Jadi sila dengar baik-baik, dengar, stay fokus apa yang kita nak bincangkan ni, sebabnya jawapan dia ada dalam perbincangan kita hari ni, right? Okey. Okey, kita nak tanyalah Amin, Pablo dan juga Azam kan. Kita nak tanya tentang pengalaman kan masa daripada mula pertandingan tu berlangsung sampailah siap pembinaan Taman Universiti tu kan. Dan berapa lama tempoh pembinaan tu dilakukan? Mostly untuk tempoh pembinaan, kalau kita nak set up daripada UCAM atau daripada college, kita macam Cik Amin ada cakap lah, dalam tempoh 2 minggu lebih kurang macam tu. Tengok kesesuaian atau tengok juga apa yang kita nak buat. Mungkin ada part yang agak sukar untuk kita jalankan dekat tapak. Kita akan buat preparation tu dekat college. Pada segi props, apa semua tu memang kita banyak buat daripada college lah. Kemudian kita transfer ke sana baru kita set up kan. So dalam tempoh tu, pengalaman tu memang sangat banyak, madam. Sangat banyak. Kita sama-sama buat kerja tu sama-sama, kerjasama antara tim tu sampai kerja sampai malam. Penat tu memang sangat penat lah. Memang sangat penat. Tapi bila dah sampai dekat tapak, kita dah set up, kita dah penat-penat, kemudian bila sesuatu kejayaan kita capai tu, alhamdulillah, benda tu orang kata berbayar dengan apa kepenatan yang kita rasai tu, berbaloi lah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya teamwork lah kan antara peserta-peserta Floria dan juga pensyarah-pensyarah memang adalah kunci utama kan. Orang kata kejayaan satu-satu ni adalah kerjasama. Okey, macam mana pula Azam pengalaman, boleh ceritakan sikit tak? Pengalaman daripada mula sampailah habis tu kan, macam mana tu? Okay, sama je dengan Amin Pablo. Kan, dia sebenarnya memang satu berharga lah, sebab nak masuk dalam pertandingan Floria ni bukan calon-calon orang lah yang nak masuk. And then dia bukan Samir Akmal pun bukan open kepada semua UCAM lah. Dia akan pilih pelajar yang mana-mana betul layak untuk bertanding. And so mostly yang paling susah ialah HASCAP lah. HASCAP benda yang susah, memang kita kena cari idea masing-masing and then kongsi idea, pengalaman, skill masing-masing untuk dirikan satu benda yang berkata bukan perkara yang mudah lah untuk dalam Floria ni. Okay, baik, alright. Jadi korang kan bila orang kata tempoh persiapan dekat 2 minggu awal dekat UCAM, lepas tu tempoh seminggu dekat site dekat Putrajaya tu kan, mesti lama kan korang berkampung dekat sana kan. Dari segi tempat tinggal, makan minum macam mana Cik Amin untuk pelajar-pelajar yang terlibat ni Cik Amin? Okey, untuk persediaan ataupun untuk pelajar, biasanya kita akan menyewa lah rumah di Putrajaya selama 1 minggu, dan untuk makan kami akan sediakan untuk menu pagi dan juga tengah hari. Di samping itu juga adalah kami sediakan air untuk para pelajar lah. Yelah, kiranya macam untuk pastikan yang semua pelajar ni kan terjaga dari segi kebajikannya kan. Itulah. Alright, Cik Akmal, kita nak tanyalah masa proses pembinaan kan, of course lah terpaksa berhujan, berpanas kan. Apa perasaan masa tengah bina taman tu, tengah-tengah panas terik tu? Kalau hujan macam mana tu Cik Akmal? Oh, perasaan untuk sepanjang pembinaan, especially pada waktu panas tu, sebenarnya kita bersyukur kalau waktu panas berbanding waktu hujan. Betul Safi? Kenapa sebab tu? Bila waktu panas kita boleh konsentrate pada kerja kita. Sebab musim panas pula, pada waktu panas kita boleh konsentrate pada kerja kita. So tak terganggulah. Tapi kalau waktu hujan, kita terpaksa cari tempat teduh, kena rehat dulu, dah habis hujan baru kita sambung balik kerja. So tu mengganggu kita punya
time frame lah untuk penyiapan tu. Mhm. Okay, so waktu panas tu actually memang sangat-sangat tak selesa lah bagi kita sebagai pensyarah, bagi student untuk menyiapkan kerja-kerja dekat site, sebab mostly kerja-kerja kita dekat Floria tu kita kena korek tanah untuk buat kolam, kita kena dirikan hardscape. So itu semua adalah obstacles ataupun halangan lah untuk setiap pelajar sebelum pembinaan akhir. Siap. Itulah masalahnya. Kira panas, walaupun panas, hujan semua tu tak mematahkan semangat peserta-peserta Floria lah untuk hasilkan taman yang cantik kan. Okay. Satu perkara yang Alright. kita kena tahu, Madam Safi, ya. Ya. Madam Safi, satu perkara yang kita kena tahu tentang student UCAM ni, even panas ke hujan ke, diorang tak kisah. Asalkan diorang nak nampak penyiapan taman tu memang terbaik lah. Panas ke hujan, diorang redah je. Itu yang kita kena respect lah. Itulah student UCAM. Okey, kita semua pensyarah-pensyarah di UCAM sangat berbangga lah. Student-student kita dilatih menjadi orang yang sangat kental menghadapi apa-apa saja cabaran. Okey, alright. Kita nak tanyalah, bila taman tu dah siap kan, hasil taman dah siap kan, macam mana proses pengadilan dilakukan dan siapa antara pengadil-pengadil yang menentukan pemenang dia tu, Cik Akmal? Okey, bila sesebuah taman tu dah siap, okey, kebanyakannya panel yang akan menilai sesebuah taman tu ada terdiri daripada badan-badan daripada perbadanan sendirilah. And then ada some people ataupun body daripada ILAM dan juga UiTM. Okey, so untuk kriteria pemilihan pemenang, basically kita ada beberapa pecahan konsep, iaitu overall konsep, ada dunia persen dia, lepas tu kesesuaian dengan bunga tema. Okay, lepas tu overall design dia, lepas tu kerja berkumpulan. Maksudnya penilaian juga dibuat mengikut kefahaman sesebuah kumpulan tu lah. Okay, maksudnya makin good workmanship sesebuah kumpulan tu makin tinggi lah dia punya markah. Okay, tapi basically overall punya design tu memainkan peranan penting lah, dan juga bunga tema. Okey, bercerita pasal bunga tema ni, kita nak tanya Cik Amin. Apa antara bunga tema yang pernah dipilih dan yang pernah UCAM sertai ni? Mungkin boleh nyatakan antara bunga-bunganya? Antaranya pada tahun 2011 yang pertama sekali iaitu bunga rose. Pada 2012 bunga kertas. Kemudian 2013 orchid. 2014 saya pun dah lupa. Okey, lepas tu kita tak masuk pada lepas tu pada 2018 gabungan antara 10 bunga lah yang telah diguna pakai pada waktu tersebut. Dan pada 2019 kita tak buat taman, tapi kita buat decorative wall lah. Kiranya kan Cik Amin, kalau ikutkan kan macam Floria Diraja ni sebenarnya adalah event international kan. In fact yang kategori universiti adalah satu Malaysia kan. Jadi bila katalah bunga tu dipilih tahun tu kan, of course lah ramai orang akan guna pokok yang sama, bunga yang sama. Ada masalah tak mungkin habis dekat nursery ke kan, tak ada supply bunga tu, ada tak, pernah tak berlaku? Dia biasanya kalau untuk bunga ni, Encik Akmal dia memang pakar lah. Dia banyak ramai kontak. Jadi biasanya kalau untuk Floria ni, awal-awal sekali kami akan order bunga dululah. So untuk bunga biasanya kita sama ada supplier daripada Johor, ada dari Cameron, dan ada juga kes bunga tak cukup. Okay? Tapi itu bukan jadi masalah lah. Sebab maknanya kita dekat situ dekat dengan kawasan-kawasan nursery. Jadi kita cuba dapatkan. Dan satu lagi yang paling penting sekali, itulah saya cakap, tips dia kena order awal. Memang biasanya dia akan habis lah. Itulah tu kan. Cik Akmal, cerita pasal pokok ni kan, bunga kan, benda of course lah, pokok adalah benda hidup kan. Kadang-kadang setiap nursery dia punya kualiti berbeza kan. Macam mana nak dapatkan kualiti pokok bunga ni, paling penting dia kena cantik waktu pertandingan tu. Macam mana tu nak dapatkan stok pokok bunga yang cantik-cantik ni? Okey, kebiasaannya untuk macam bunga ni Madam Safi, dia ada jenis perennial dengan annual. Okay? Kalau bunga annual ni dia punya lifespan dia and then ketahanan dia lebih singkat lah berbanding bunga perennial. Okay? Sebelum pembinaan tu kita akan order banyak-banyak dulu bunga jenis perennial, yang bunga yang lebih lasak. And then dekat-dekat pertandingan
berlangsung baru kita akan ambil bunga-bunga annual ni. Maksud bunga contoh macam bunga lili, bunga ros, bunga tekwa, supaya bila masa taman kita dipertontonkan kepada umum, bunga-bunga tu masih lagi segar. Okey, Satu lagi alright. memang kita kerap siram lah. Setiap hari kita siram sebab panas kat sana. Betul. Alright. Okey. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggulah. Kita dah janji kan kita nak bagi hadiah misteri kepada viewers kita. Kita tengok siapa lagi kat dalam ni. Kita ada kita ada Fisha Alisha, UCAM melatih student supaya menjadi kental untuk persediaan ke lapangan pekerjaan. Betul, sangat tepat sekali sebab tu pelajar ataupun graduan UCAM ni orang kata macam goreng pisang panas lah bila once diorang grad. Majikan memang tertunggu-tunggulah pelajar-pelajar daripada College Universiti Agroscience Malaysia. Sebab apa? Sebab UCAM adalah satu-satunya IPT, especially kita adalah IPTS lah yang menawarkan program pengurusan landscape di Malaysia. Jadi memang tak dinafikan lah pelajar-pelajar kita adalah antara pelajar pilihan sebabnya kita melatih student untuk melakukan aktiviti-aktiviti hands-on dalam bidang landscape ni. Alright. Kita ada siapa lagi ya? Madam Farawani kata rindu momen Floria. Paling best malam sebab result keluar akan Usha papan tanda ada medal award ke tak? Alright. Pengalaman sangat baik untuk student. Okey, Azam Zul lah sebut Amin Pablo. Alright. Okay, so viewers kita yang sedang bersama dengan kita, soalan cepu mas yang pertama, dengar baik-baik, dan hadiahnya adalah berupa pokok Syngonium batik. Mungkin boleh Cik Akmal boleh tunjukkan pokok Syngonium yang kita tawarkan kepada pemenang bertuah kita pada hari ni. Gitu, tengok corak dia. Ini hadiah eksklusif yang ditanam oleh Cik Akmal. Hasil air tangan Cik Akmal. Tunjuk sikit tangan Cik Akmal tu. Tunjuk tangan tangan tu. Itu hasil tangan dia. Gitu. Alright. Okey. So, soalan dia, tahun bila College Rizda pertama kali join Floria Diraja Putrajaya? Okey, siapa yang tahu jawapan dia? Tulis dekat ruang komen. Okey, admin kita akan pilih jawapan yang tepat dan antara jawapan yang paling awal lah. Cepat tulis dekat ruang komen. Apa soalan dia tadi? Saya ulang balik. Apakah pokok pula, mentang-mentang hadiah dia adalah pokok. Okey, tahun bila pertama kalinya College Rizda join Floria Putrajaya ni? Tahun bila? Tadi Cik Amin ada bagi tahu kan jawapan dia masa awal perbincangan kita. Jangan lupa type kan. Okey, kita dah ada orang ramai yang type dekat sini kan. Kita ada Madam Siti Azan, Nazira, Suzy Z. Dia kata 2011, Isyayani kata 2011. Betul ke ni? Kita Zairi Salih kata 2008. Betul ke tu? Okey, nak hadiah. Tengok tu ramai ni berminat nak hadiah daripada air tangan Encik Akmal. Tengok tu pokoknya segar-segar, sangat unik. Okey, orang kata keladi viral kan sekarang ni. Nak dapatkan stok pun memang berebut-rebut kan. Alright. Okey, kita ramai lagi yang tengah ni. Okey, jangan risau, nanti admin kita akan pilih siapa yang bertuah daripada semua viewers kita yang telah bersama kita sekarang ni, yang telah menjawab jawapan yang paling cepat dan paling betul. Alright. Okey, sebenarnya kita nak berehat seketika. Okey, tapi jangan ke mana-mana. Jom kita saksikan dulu bingkisan yang telah kita sediakan. Silakan.
okey. Jadi kita tunggu sampai habis, nanti kita akan umumkan siapa pemenang bertuah kita yang berjaya memenangi pokok keladi viral kita hari ini. Alright. So seterusnya kita nak sambung lah, kita nak tanya Cik Amin. Okey, macam mana bila dah bina dah kan, macam mana mereka umumkan pemenang-pemenang bagi Taman Universiti ni, dan mungkin kita nak tahulah juga apa perasaan masa tertunggu-tunggu keputusan siapa ni yang menang Floria ni, Cik Amin? Okey, biasanya mereka akan bagi kita masuk tapak pada hari Isnin hingga pada hari Jumaat. Jadi sebab hari Sabtu dia akan buka kepada orang awam lah. Jadi pada Jumaat malam Sabtu tu mereka akan menampal lah. Mana kalau siapa yang menjadi top 3 mereka akan menampal lah di papan tanda sama ada juara, naik juara dan juga tempat ketiga. Jadi moments dia maknanya waktu tu biasanya kalau team UCAM kami akan berada di sekitar taman lah. Bukan UCAM saja. Tim-tim lain pun mereka akan duduk di taman lah untuk melihat biasanya pemenang pada malam tersebut. Jadi biasanya mereka akan tampal plate tu dalam pukul 1 ataupun 2, 3 pagi gitulah. Jadi, 1 pagi 1, 2, 3 pagi. Oh, memang tertunggu-tunggulah memang semuanya. Memang sangat tertunggu-tunggulah waktu tu. Sebab kenapa? Dia macam nak tahu siapa pemenang dia. Jadi waktu tu macam ada satu pada tahun 2018 lah. Kami satu tim duduk dekat taman. Lepas tu ada satu daripada organisasi daripada Putrajaya lah. Dia datang ke taman. Lepas tu dia tampal. Lepas tu masa tu sebab dia macam cakap gelak sama-sama. Tu pergi tengok-tengok juara. So masa tu macam menjerit ramai-ramai lah kat situ. Macam sangat seronok. Lepas tu macam sangat berbayar dengan apa kepenatan yang kita buat selama berminggu-minggu lah. Ya, betul. Betul. Jadi macam apa orang kata, perasaan tu tak boleh nak digambarkan betapa seronok tu kan. Saya gembira tengok anak-anak pelajar saya lah sebab yelah mereka yang banyak menghasilkan taman tersebut. Jadi bila diumumkan sebagai juara, jadi sebenarnya saya gembira dan bercampur sedih lah. Sedih tu maknanya bukan sedih kita tak bergembira tapi sedih terlalu gembira. Terharu kan? Terharu. Cik Akmal pula macam mana? Masa dia bagi tahu kan UCAM ni pemenang juara, apa perasaan masa tu Cik Akmal? Dia tak beritahu. Dia sebab kita tunggu sampai 1-2 pagi. And then organizer dalam 2-3 orang dia datang, dia round dekat semua taman IPT. Tiba-tiba dia datang balik kat kita punya taman, dia tampal Gold Award. Time tu memang semua menjerit lah. Menjerit melompat-lompat lah. Kalau orang Putrajaya tengah tidur pun boleh terbangun time tu. So maksudnya kepenatan tu berbaloi lah. Terbayar. Betul. Jadi penat lelah kan, berminggu-minggu daripada UCAM tu, kemudian berpanas-panas, berhujan semua tu kan, berbayar dengan kemenangan yang UCAM dapat tu kan. Amin, Pablo macam mana perasaan masa tahu kita juara ni? Macam mana? Sepanjang saya join Floria ni sebanyak 4 kali, saya join pada 2 tahun tu dapat Gold Award. 2 tahun lagi tak menang. Dan ada 2 situation lah yang saya dapat masa tu. First 2013 saya dapat tahu waktu tu saya dah tidur dah. Waktu tu saya tak tunggu pun. Rupa-rupanya beberapa student dengan pensyarah tunggu dekat sana untuk tahu result kan. Jadi bila diorang dapat tahu tu malam tu, kejutlah seorang-seorang bagi tahu. Itu first, and then second time tu waktu pagi tu lepas bangun tidur baru diorang bagi tahu kat saya. Tapi waktu tu memang sangat-sangat terkejut dan sangat-sangat gembira lah. Kan. Azam pula macam mana Azam? Okey, memang rasa seronok lah sebab yelah kita dah berminggu-minggu usahakan, curah idea masing-masing, kerjasama. Betul. Ada yang berselisih fahaman, kata A nak ni, B nak ni kan. Bila usaha tu dah kita buat and then kita capai apa yang kita nak, memang sangat seronok lah bagi saya. Sebab saya join Floria pun 2015, 2018 dengan 2019 lah. 2018 paling seronok lah bagi saya. Kita tanyalah Cik Amin.
apa hadiah yang ditawarkan oleh Perbadanan Putrajaya ni kepada pemenang-pemenang yang berjaya ni, Cik Amin? Okey, untuk hadiah yang disediakan oleh Perbadanan Putrajaya adalah wang tunai lah, dan biasanya wang tunai tersebut kami akan guna pakai untuk kita buat macam makan-makan kepada semua pelajar yang terlibat dalam menyertai Floria tersebut, dan juga para pensyarah lah, bagi menghargai dia punya jasa, keringat dan juga meraihkan kemenangan tersebut lah. Betul, semestinya yang terlibat tu memang rasa sangat happy, lepas tu dihargai oleh pensyarah-pensyarah semua kan. Alright. Mungkin kita nak tanya Cik Akmal, mungkin boleh cerita sikit lah, berapa kali UCAM berjaya dalam Floria ni dan tahun bila kita dapat tempat ke berapa, Cik Akmal? Okey, untuk sepanjang penglibatan UCAM dari peringkat College Star ke UCAM dari tahun 2011 sampai ke 2019, kita telah menggondol anugerah emas sebanyak 4 kali dan satu anugerah perak sebanyak sekali lah anugerah perak. So okay. 4 emas, 1 perak. 4 emas, 1 perak. Okey, okey. Memang orang kata orang kata apa, nak dapat tu kan, kita bersaing, bukan bersaing dengan calang-calang universiti kan, Cik Akmal kan? Betul. Yang susahnya the hardest part is nak maintain kejuaraan dari tahun sebelum tu ke tahun sekarang dan tahun seterusnya tu sangat susah lah. So setiap tahun kemasukan IPT punya entry dia berbeza. So sangat mencabar untuk kita nak keep up the pace kan, nak maintain kemenangan tu lah. Kegagalan kejuaraan is very susah. Betul. Ya, betul. Apa antara universiti-universiti yang terpaksa UCAM bersaing ni, yang sertai Floria ni, Cik Akmal? Yang pesaing hebat kita lah. Pesaing paling hebat lah. Okay. Sebenarnya semua universiti tu dia sebenarnya ada keistimewaan masing-masing. Okay, tapi yang biasa kita look up for is universiti macam Lingkok Wing, betul tak? Lingkok Wing lagi, apa lagi UPM, UiTM dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya semua universiti tu dia selalunya datang dengan idea yang hebat-hebat. So kita buat yang terbaik lah pada masa tu dan berserah pada takdir. Okey, baik. Kita nak tanya Cik Amin lah. Cik Amin, apa perasaan bila dapat tahu yang reka bentuk landscape Taman Universiti daripada UCAM ni sentiasa menawan hati para juri setiap kali pertandingan Floria ni diadakan. Yang menyebabkan kita boleh dapat juara ni, apa istimewanya taman daripada UCAM ni, Cik Amin? Okey, sebenarnya landscape ataupun design untuk yang daripada UCAM ni, dia punya kelebihan dia, setiap tahun kita cuba tonjolkan elemen-elemen seni lah. Sebab bagi saya seni tu sebenarnya adalah sesuatu yang ramai yang minat, dan satu lagi seni tu dia luas. Jadi kita terjemahkan seni dalam taman seperti macam contoh peletakan pokok dari segi elemen lukisan, dan satu lagi kelebihan taman UCAM ni, kita punya pokok, kita akan pilih pokok yang terbaik lah dari segi ketinggian, dari segi bentuk, untuk menunjukkan dia punya kepadatan. Sebab tips dia biasanya Floria ni makin banyak elemen kita pakai pokok yang menarik, yang ada warna, maknanya makin tinggilah markah tersebut lah. Dan itulah kelebihan dia. Dan yang paling satu lagi, maknanya dari segi reka bentuk lah. Dari segi reka bentuk, bila kita buat design ataupun rekaan, pastikan dia punya, orang cakap, laluan tu ada masuk, ada keluar. Maknanya kita bagi orang masuk, kita bagi orang feel apa yang kita nak sampaikan. Jadi setiap elemen dan taman tu kita ada elemen of surprise. Bila masuk, okey, tipe painting. Okey, bila masuk ada water feature. Okey, bila masuk ada burung, ada elemen art dan sebagainya. Itu adalah tips dari, ataupun itu adalah kelebihan daripada UCAM lah. Okey, jadi orang kata element of surprise yang Cik Amin tu, yang Cik Amin katakan tadi tu sebenarnya yang membuatkan orang ramai yang masuk ke dalam taman ni ada satu perasaan, yang dihasilkan daripada setiap perincian yang ada dekat dalam taman. Betul tak, Cik Amin? Betul. Setiap sudut kami akan telitikan apa elemen yang sesuai untuk orang
first orang ambil gambar, dan satu lagi apa elemen yang kita nak tonjolkan dalam taman tersebut lah. Alright, perasaan Cik Amin bila dapat tahu macam UCAM punya reka bentuk ni kan sentiasa mendapat pilihan hati juri kan, apa perasaan Cik Amin? Dia sebenarnya perasaan tu macam syukur alhamdulillah untuk terpilih dipertandingkan di Floria Putrajaya. Tetapi bagi kami setiap tahun kami kena belajar lagi, kena study lagi, bukan saja taman di dalam Malaysia dan juga di luar negara lah. Sebab bila kita nak buat taman ni, kadang-kadang ada benda yang baru boleh kita masukkan supaya kita boleh attract orang. Apa istimewanya taman tersebut. Jadi maknanya penting, maknanya kita kena buat study lah dan juga tengok keadaan sekeliling. Okey, baik. Alright, kita nak bacakan komen-komen daripada viewers kita. Alright, kita ada siapa ni? Kita ada Siti Azharani kata sentuhan design Floria semuanya cantik-cantik belaka. Betul, memang cantik-cantik belaka. Fisha Alisha, design UCAM yang terbaik. Sedetail ya ia diambil kira. Betul-betul. Kalatia Lutia. Siapakah Kalatia Lutia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, Nazira Shah, kami student landscape semua pun tertunggu juga update keputusan daripada Sir Amin dan semua tim Floria masa tu. Okay, mungkin yang tak sertai pun tertunggu-tunggu keputusannya. Alright. Okay, Wan Aini Ramzan kata jadi buruh binaan time construct binaan untuk Floria. Ya, time tu lah pengalaman rasa jadi buruh binaan katanya, tapi pengalaman tu sangat berharga orang kata. Ahmad Safwan kata Azam kau handsome, Azam kau handsome. Alright. Kemudian rindu penat yang berbaloi kata Wan Aini Ramzan. Akmal Muhammad kata lepas ni Azam buat Floria dekat KLCC Park please. Okay. Alright, okay. Saya dapat maklumat juga lah tentang Kolej Risda juga ni diberi penghormatan oleh Perbadanan Putrajaya yang Perbadanan Putrajaya untuk menjadi juri lah bagi salah satu kategori yang dipertandingkan. Kalau tak silap saya waktu tu tahun 2013, okey, kita ada Encik Musyid bersama dengan Dr. Atiah daripada UPM dipilih untuk menilai kategori taman korporat bagi majlis perbandaran yang terdapat dekat Malaysia ni lah. Alright. Jadi semestinya pensyarah-pensyarah daripada Kolej Risda ataupun UCAM ni dilihatlah sebagai individu yang berkredibiliti tinggi dalam bidang landscape di Malaysia sehingga diberi kepercayaan oleh Perbadanan Putrajaya. Hebat kan pensyarah-pensyarah landscape di UCAM? Okey, kita nak tanya apa agaknya momen-momen best lah sepanjang membuat persiapan, masa pembinaan sampailah diumumkan keputusan pertandingan Floria tu kan. Kita nak tanya Amin Pablo, apa momen-momen paling best yang tak boleh dilupakan? Pada saya momen yang best adalah waktu kita sama-sama buat itu kerjasama antara tim. Bila kita terima arahan ataupun terima tugas daripada pensyarah, idea yang perlu kita orang kata kita laksanakan, kadang kita tak tahu pun apa benda tu, tapi bila diterangkan macam gini ukuran sekian, so bila kita cuba fikirkan sesuatu tu untuk orang realise kan, bila kita berjaya tu satu momen yang sangat berhargalah pada saya. Kemudian bila kita dah bersama-sama orang kata ada pelbagai momen bila kita macam Azam cakap ada perselisih pendapat, yang ni kata A, ni kata B, bila tak berpendapat tu, bila kita kita relax, kita settle benda tu, bila dapat settle alhamdulillah benda tu semua mewarnai lah waktu kita join Floria tu. And then bila pensyarah sendiri banyak pensyarah curahkan ilmu waktu tu, daripada segi kepimpinan, orang kata daripada safety apa semua tu. And then bila dapat tahu result, and this moment yang paling best adalah time tu lah. Paling best tu lah bila dah menang, semua tu rasa berbayar. Kan, betul. Semestinya masa
you all sertai kan masa persiapan, masa tengah pembinaan sampailah siap tu, sebenarnya banyaklah kalau ikutkan soft skill yang you all belajar tentang kemahiran kerjasama berkumpulan, kemahiran komunikasi antara peserta pelajar-pelajar semua dengan juga pensyarah, kemudian orang kata presentation, student juga kan yang present depan para juri tu kan. Jadi memang banyak benda yang you all belajar lah. Okey, Azam pula macam mana? Malam, betul? Betul-betul. Kerja sampai malam tu yang macam orang kata sampai pagi pun ada Betul. Pernah 24 jam kerja pernah ada, madam. Pernah ya? Okey. Alright. Macam mana dengan Azam? Azam, apa momen yang paling best yang tak boleh dilupakan ni Azam? Ya, momen yang paling best yang bersama kawan-kawan lah, sama satu tim lah, kita bekerjasama buat satu benda. Sebab bila kita dapat arahan nak buat benda macam contoh HASCAP lah kan, nak buat HASCAP, bila kita dapat arahan, memang lecturer akan bagi, Amin atau Akmal akan bagi tahu rupa bentuk dia. Kita nak macam ni, design macam ni. So kita akan idea macam mana kita nak buat benda tu. Bila kita dah usaha kan, combine idea, bila dah dapat buat, macam ni rupanya. Lepas tu bila kita apply dekat site and tambah lagi elemen tu, lelas berjaya. Itu adalah momen yang best lah. Sebab nak create sesuatu tu dengan kepercayaan Seakmin dan Seakmal tu memang susah lah. Bukan orang, yelah kita orang dah beri kepercayaan kepada kita. Betul. So kita kena buat yang the best for the best lah untuk result dia. Jadi kepercayaan pensyarah kepada Azam ni memang sesuatu yang sangat mahal lah kan orang kata. Dia kata bukan senang tau. Pelajar-pelajar yang dipilih untuk sertai Floria ni bukan kaleng-kaleng orangnya. Mesti orang kata tadi siapa Cik Akmal ke Cik Amin tadi ada bagi tahu tentang karakter ataupun kriteria yang perlu daripada diri pelajar untuk jadikan. Jadi sebenarnya you all ni adalah antara insan-insan terpilih, orang-orang hebat UCAM yang berjaya mengharumkan nama UCAM. Macam mana pula Cik Amin, momen yang paling manis yang tak boleh dilupakan semasa Floria Putrajaya ni? Okey, moments ni maknanya bila kita bekerjasama dengan pelajar lah. Okey, satu je saya nak cakap. Pelajar-pelajar yang di UCAM ni, yang join Floria, mereka sangat boleh berfikir apa yang saya dan Encik Akmal nak lah. Contoh, kami tunjuk plan, kami akan tunjuk okey nak macam ni, tinggi berapa, cat warna apa. So mereka akan berfikir dari situ mereka nampaklah mereka ni berkebolehan dalam menjalankan tugasan yang diberi. Dan kalau kita tengok hasil kerja pun sangat bagus, sangat detail, sangat teliti lah. Jadi kita boleh tengok daripada video. Okey, sebenarnya itu adalah semualah yang pelajar yang hasilkan. Jadi itulah maknanya moments ni, maknanya apa yang kita nak tercapai. Itu adalah moments yang saya rasa yang paling the best lah. Maknanya apa yang kita lakarkan dalam 2D ataupun dalam lukisan digambarkan dalam 3D dalam bentuk landscape. So itu adalah moment saya yang paling the best lah. Dan satu lagi kemenangan lah. So kemenangan tu maknanya rezeki, alhamdulillah. Tapi kalau tak menang tak apa, maknanya bukan rezeki kita, tapi maknanya kita kena usaha, kita kena perbaiki diri, kita kena tengok apa kelemahan kita dan kita kena cakap rajin membaca, rajin melihat mana-mana landscape, Google dan sebagainya. Jadi from idea to paper to reality, itulah yang memang tak boleh dilupakan lah Cik Amin ni. Betul, itu adalah satu yang paling best lah. Best, okey. Cik Akmal pula macam mana Cik Akmal? Momen paling best yang tak boleh dilupakan sepanjang Floria? Momen paling best sebenarnya bagi saya satu memang macam Cik Amin cakap tadi. Okay, momen yang paling best ada sebenarnya bila melihat pesaing-pesaing kita dah 90% siap dia punya rekaan masing-masing. Dan itulah kita boleh compare, dia punya tu cantiknya, dia punya tu apa yang kurang di sini. Itu time tu jahat sikit lah. Tapi tak apa, itu biasalah, itu sebenarnya momen-momen yang indah lah sebenarnya. Betul. Okay? So itu sebenarnya the best moment yang boleh kita rasa lah kalau Floria.
Okey. Alright. Okey. Selain daripada Encik Amin, Cik Akmal, Cik Mushid kan, sebenarnya ramai juga pensyarah-pensyarah landscape yang turut serta dalam Floria. Antaranya adalah Encik Adi, kita ada Madam Izana. Madam Izana dah pun pindah ke UiTM Perak. Kita ada Madam Farah, Madam Saradatul Akmal. Madam Akmal ni pun dah pindah juga. Kini berkhidmat di Sandakan Sabah. Kemudian kita ada Madam Wan Aini, kemudian kita ada Madam Azam, Madam Rofisha, Madam Fiza, Madam Hawa, Madam Aida kan. Jadi semestinya kerjasama kumpulan dan juga kepakaran masing-masing dalam bidang landscape ni sedikit sebanyak membantulah UCAM muncul sebagai juara sebanyak beberapa kali ni. Memang terbukti pensyarah-pensyarah landscape di UCAM adalah mereka yang berkepakaran. Okey, jadi kita mengucapkan tahniahlah kepada semua pensyarah-pensyarah landscape yang bersama-sama berganding bahu mengharumkan nama UCAM. Okey. Alright, tadi dah ceritakan momen-momen yang best-best. Tadi okay, ada tak antara momen-momen yang tak best pula ni Cik Amin? Okey, momen yang tak best ni kalau biasanya tak cukup pokok lah. Tak cukup pokok adalah satu momen yang rasa kita tak selesa bila orang hantar pokok. Contohlah daripada universiti dia hantar pokok dia macam wow banyaknya. Lepas tu bila tengok universiti sebelah, wow cantiknya bunga dia. Jadi kat situ memang dia satu momen yang kita rasa kita nak yang the best lah. Jadi bila tak cukup pokok, biasanya macam kita akan cuba dapatkan yang the best. Tapi macam saya cakap sebelum ni, kita kena order awal pokok. Dan satu lagi ada jugalah moments yang kami terpaksa korbankan masa kami pada tahun 2018 lah. Kami beraya raya haji bersama-sama di site. Tapi itu tak ada masalah lah bagi kami. Tak ada masalah sebab kami hanya dibenarkan boleh balik sehari saja pada waktu tersebut. Tetapi ramai yang di site kata tak apalah cik, kita raya sama-sama lah. So kami pun berayalah bersama-sama di taman lah. Jadi itu adalah momen, bukan kata tak best lah, tapi rasa macam dia macam apa ni orang panggil, sedih sikit sebab hari raya kan, tapi hari raya haji kan. Itu pertama kali ke Cik Amin beraya tanpa keluarga di sisi Cik Amin? Itu tanpa pertama kali lah. Tapi tetap berbaloi lah dengan kemenangan pada tahun 2018 lah. Kan, jadi walaupun tak dapat beraya bersama keluarga, tapi kejayaan tu mengatasi kesedihan yang ada bukan? Alright. Cik Akmal pula macam mana? Momen yang tak best ada ke tu? Momen yang tak best tu kalau daripada 100% maybe dalam 10% je lah macam tu, 10-20% lah. Okay, macam Cik Amin cakap, selalunya kita dah siap tak cukup pokok, tu the major punya momen yang tak best lah. Tapi selain pokok, ada juga kadang-kadang lepas dah siap tiba-tiba kita punya kolam tak cukup tinggi lah, kolam kita tak cukup dalam lah, kita punya lampu tak menyala lah. Lepas tu nak maintain garden kita cantik sepanjang pameran tu, itu pun sebenarnya momen tak best lah sebab kita kena selalu tengok pokok. Jadi kalau pengunjung ni datang, kadang-kadang pokok kita habis bersepar tau. Dia tarik sana, dia cabut sini, dia tersepak situ. So itu adalah momen yang sebenarnya kurang best lah kalau sepanjang Floria tu. Okey, Amin Pablo pula macam mana? Momen yang tak best ada ke? Sama juga pada saya buat pokok ni sebab bila pada tahun 2012 bunga kertas, kita ada masalah pada pokok bunga juga. Bila supplier hantar pokok, kita dah expect akan bunga cantik, tapi bila sampai pokok ada tapi bunga tak ada langsung. Macam tu. Jadi tu antara momen yang agak bad lah pada saya. And then second, pada saya yang paling tak best adalah bila kita kena clearkan tapak tu balik. Jadi kita dah buat penat-penat, lepas tu kena robohkan balik, kena clearkan balik, tu part yang paling tak best lah pada saya. Yelah sayang kan dah buat penat-penat kan. Okey, ya, Azam pula macam mana Azam? Momen yang tak best ada ke? Okay. Momen yang paling tak best saya pada tahun 2015 saya first join Floria. Apa tu? Saya join Floria and itulah first kalah. First time kalah. Okey, tak apa. Tapi pengalaman kan? Pengalaman dapat. Betul. Ya, sebab bila kita dapat tahu kalah tu, kita tengok pesaing kita tahu. Dapat nombor 1 tu, nombor 2, nombor 3. Macam tak kena dengan kata kriteria. Ni tak boleh terima kenyataan lah ni. Sedangkan kita dah buat yang the best kan. Yelah, orang kata kalah menang tu ada pertandingan dah kan. Betul. Menang tu macam tak
Usaha dia macam tak standing. Allah Akbar. Allahu Akbar kan. Alright. Sabar Tapi Azam. okay. Alright. Alhamdulillah tahun 2018 kita orang comeback balik menang semula. Kan orang kata gagal sekali bukan bermaksud penghujung dunia kan. Jadi sebenarnya itu adalah batu loncatan suruh Allah kita bagi kita berfikir apa ni kat mana kurang ni supaya kita boleh improve lagi untuk masa-masa akan datang kan. Jadi sebenarnya adalah hikmah yang tersembunyi tu kan Azam kan? Betul. Alright, okay. Lepas habis pertandingan lah, macam mana? Kemas terus ke macam mana? Sebabnya dah buat cantik-cantik kan ni kan Cik Amin. Macam mana tu? Selepas dia dah buka kepada orang awam selama 1 minggu, kami diberi masa selama 3 hari untuk kemaskan balik kawasan tersebut lah. Maknanya kemas tu kita kena macam mana kita masuk, macam tu lah site tu. Kita kena kemaskan dia lah. Kita tak boleh tinggal sebarang apa-apa barang lah. Maknanya sama ada kita bawa balik ataupun kita buang, tengoklah yang mana kesesuaian peralatan ataupun barang yang boleh kita guna. Kalau yang tak sesuai mungkin kita akan lupuskan lah. Okey, baik. Okey, saya nak bacakan sikit dekat sini. Okey. Alright. Kata Aswan makin sihat Encik Akmal. Okey, tak apa. Kita nak teruskan soalan. Okey, Amin Pablo dan juga Azam kan. UCAM ni telah memberi 1001 pengalaman lah kepada you all semua kan. Jadi macam mana you all melihatlah pengalaman dekat UCAM ni membentuk dan menggilat personality Amin dan juga Azam. Amin. Pada saya, selepas saya melalui pengalaman join Floria Everything ni, pengalaman tu mengajar saya supaya saya ni lebih menjadi seorang yang orang kata alert ataupun teliti dengan sesuatu perkara. Menitik beratkan aspek keselamatan, especially bila buat something ataupun buat kerja. So tu very important lah, sangat-sangat penting pasal keselamatan ni. Kemudian lagi satu bab penjagaan masa juga. Itu pada saya dia mengajar saya untuk lebih alert lah berkaitan masa, keselamatan, everything tu pada diri saya lah. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Okay, Azam pula macam mana Azam? Sama je macam Amin cakap. Memang UCAM kalau boleh dia akan menjaga masa student dia. Dia akan mendidik student dia menjaga masa, kuliah ada masa harian dia. Betul. Kan? Jangan buang masa. And then bila waktu kelas apa semua peka dengan masa. Jangan orang kata ambil terendah-endah je. Lepas tu dengan task yang lecturer bagi kena siapkan apa semua. Memang lecturer antara student yang pencarah yang paling best lah antara ni. Okey, macam mana pula sejauh mana Floria ni mempengaruhilah tugas korang sekarang kan dua-dua ni bekerja dalam sektor pembinaan landscape kan. Macam mana pelibatan Floria ni membantulah dalam experience ni membantu you all dalam tugas you all sekarang? Ya, pada saya banyak sangat benda yang saya telah dapat untuk saya apply waktu bekerja ni. Macam contoh dari segi kepimpinan atau pengurusan masa bekerja, penyediaan orang kata preparation untuk bekerja, untuk in charge pekerja-pekerja. So daripada pengalaman-pengalaman tu saya gunakan waktu bekerja sekarang ni. Alhamdulillah banyak sangat membantu. Dan saya rasa pengalaman-pengalaman tu bila saya bekerja sekarang ni saya tak rasa janggal ataupun rasa awkward lah. Sebab saya dah pernah lalui dan saya rasa senang lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Azam pula macam mana Azam? Okay, kalau pengalaman saya lah bawa apa kerja, first kita tengok apa yang kita nak buat first. And then second kita akan merancang. And then sekiranya kalau ada masalah kita akan combine sama-sama, duduk satu sama and kita bincang masalah. And satu lagi macam contoh, walaupun kita pengalaman banyak and ilmu tinggi, kita jangan pandang yang orang yang bawah-bawah. Sekarang orang yang bawah ni sekarang dia punya idea lagi benar sebab kita. Betul. So kita jangan terlampau tinggi sangat dengan ilmu ataupun pengalaman kita. So sentiasa kongsi idea, kongsi pendapatan semua. Alright. Betul-betul. Okey, kita tengok komen. Okey, cantik anthurium belakang Sir Akmal tu. Pokok belakang Sir Akmal tu anthurium apa tu? Mungkin boleh Cik Akmal terangkan sikit kepada viewers kita?
Alamak, dah sesi lain ni, sesi pengenalan pokok ni dah sapi. Belakang ni Anthurium magnificum. Nampak ke? Ni orang Melayu panggil telinga gajah. Viral kan Jadikan tu hadiah, pokok tu? jadikan hadiah. Tak boleh lah, hadiah tak boleh lah, menangis tuan ni nanti. Alright, kata okey, nanti nak pep talk with Sir Akmal dengan gardennya boleh tak? Mungkin boleh share Boleh. care tips untuk Aroids plants katanya. Boleh, Alright. insyaAllah. Okey, so kita nak pergi soalan terakhir lah kan. Kita nak tanya alumni kita lah. Kenapa UCAM ni perlu menjadi tempat ataupun destinasi pengajian kepada adik-adik yang mungkin tengah tercari-cari tempat, mungkin yang tak dapat peluang nak sambung ke IPTA dan sebagainya. Silakan Amin. Pada adik-adik untuk yang sedang mencari tempat belajar, UCAM antara pilihan yang sangat-sangat terbaik pada saya. Setelah saya melalui perjalanan hidup saya hampir 10 tahun di UCAM, pelbagai perubahan daripada Kuala Risda naik ke Kuala Universiti Ekonomi Malaysia sampai sekarang, banyak perubahan yang telah berlaku, peningkatan sangat-sangat, saya sendiri rasa jealous, sedangkan saya sekarang pun rasa macam nak kembali ke UCAM sebab saya tengok pelbagai peningkatan lah. Dan saya rasa jika adik-adik nak cari tempat belajar, UCAM adalah tempat yang tak perlu diragui. InsyaAllah boleh mencapai kejayaan di sana, insyaAllah. InsyaAllah. Azam pula macam mana Azam? Okey, sama je macam Amir, cuma dekat UCAM ni kita takkan dapat dekat universiti lain lah. Contoh pensyarah dekat UCAM ni dia sentiasa macam anak dengan ibu bapa. Pensyarah sebagai ibu bapa sentiasa take care anak, didikan dia, ambil tahu pasal didikan dia, kena ada masalah ke, ada apa ke. Memang ya, even korang student malas pergi kuliah ke, lecturer sendiri akan turun cari mana dia punya anak didik dia, kenapa dia tak datang, kenapa dia tak hadir. So memang kalau siapa yang nak masuk tu memang the best lecturer yang ada dekat UCAM semua. Betul. Semuanya adalah ikhlas mendidik daripada hati kan. Alright. Sekarang ni masa yang ditunggu-tunggu. Kita nak bagi soalan cepu cemas yang kedua. Soalan cepu emas yang kedua, berapa? Soalan ni berapa anugerah emas dan berapa anugerah perak yang pernah UCAM rangkul? Hadiah menarik. Kali ni hadiahnya adalah pasu hand painted yang dihasilkan sendiri oleh sifu seni kita Cik Amin Hadari. Sila typekan jawapan dekat ruang komen. Nanti admin akan pilih pemenang. Tengok tu dah ramai yang tulis ni 4 emas 1 perak. Hai Encik Amin Hadari, kata Aswan Mai. Alright. 4 emas 1 perak. Okey, betul ke tak jawapan tu? Nanti kita akan umumkan pemenang yang bertuah dekat akhir. Kata Suzy Z, 3 emas 1 perak. Wan Aini Ramzan kata 4 emas 1 perak. Ya, pasu. Pasu tu bukan pasu-pasu biasa Pasu yang dihasilkan oleh air tangan Encik Amin yang orang kata ada sentuhan emas lah. Orang kata kan kalau Raja Midas ni dia sentuh je betul kan jadi emas. Tapi Encik Amin sentuhan dia tak boleh nak digambarkan betapa cantik. Memang Allah ciptakan kehebatan Encik Amin bertangan emas tu. Okey. Alright, sebelum kita nak undur diri lah kan, mungkin ada kata-kata akhir lah daripada Encik Akmal, mungkin daripada Encik Akmal kepada penonton yang masih lagi live sekarang ni, kata-kata akhir. Okay, so untuk semua viewers yang menonton pada waktu ni dan juga mungkin kepada adik-adik di luar sana, UCAM lah pilihan yang terbaik untuk anda untuk mengembangkan bakat atau mengembangkan minat anda dalam bidang landscape ke, pertanian ke, accounting ke dan sebagainya. Kerana di UCAM lah kita menggilap batu menjadi permata. So, jom daftar ramai-ramai. Jom masuk UCAM ramai-ramai. Cik Amin ada Cik Amin ada kata-kata akhir Cik Amin? Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam Floria, UCAM, pensyarah dan semualah.
Dan satu lagi saya nak beritahulah sesiapa yang ingin mengikuti perkembangan Landscape UCAM, boleh ikuti FB kami iaitu Landscape UCAM. Dekat situ kita akan menyediakan perkhidmatan pembinaan landscape, penjualan pokok dan juga pembuatan pasu yang dilukis. Okey, jadi boleh follow di Landscape UCAM FB dan juga IG FB Landscape UCAM. Dan juga jangan lupa untuk follow UCAM punya page iaitu FB College Universiti Agrosains Malaysia dan juga IG UCAM Official. Okey, jangan lupa follow Landscape UCAM. Dekat situ ada pelbagai maklumat tentang jualan pokok, pasu dan sebagainya yang ditawarkan dan juga servis-servis yang ditawarkan oleh Landscape UCAM yang boleh yang boleh mengindahkan laman you all nanti. Alright, kita dah pun borak-borak lama dah, 1 jam setengah kita dah borakkan dengan semua hari ini. Alright, dan saya ucapkan terima kasihlah kepada semua di atas kesudian hari ini dan semoga perkongsian ini dapat memberi inspirasi lah kepada bakal-bakal peserta Floria di masa-masa akan datang kan. Dan kalau viewers kita yang berminat nak merasai pengalaman sertai Floria, jom jadi sebahagian daripada warga landscape melalui program Diploma Pengurusan Landscape dan Bachelor of Landscape Management Fakulti Agroscience UCAM. Okay? Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Cik Amin, Cik Akmal, Amin Pablo dan juga Azam. Saya doakan agar semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini akan terus maju di masa-masa akan datang dan semoga semuanya berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah. Terima kasih semua. Alright, okay. Untuk makluman adik-adik, di luar sana pengambilan pelajar kemasukan Disember 2021 pun telah pun dibuka. Okey, saya nak maklumkan yang UCAM kini turut menawarkan pakej potongan istimewa sempena kemasukan Disember 2021. Antaranya apa yang kita nak tawarkan, kita nak bagi diskaun 50% yuran pendaftaran. You all hanya perlu bayar RM250 sahaja bagi kemasukan Disember 2021. Kemudian kita nak bagi sijil profesional eksekutif halal, okey, secara percuma sahaja. Harganya kalau khusus tu bernilai RM3,000 tapi dengan menjadi pelajar UCAM, you all dapat sijil ni secara percuma. Alright, kita nak bagi percuma juga. Apa yang percuma tu? Percuma power bank. Power bank boleh bantulah adik-adik untuk jalani rutin baru PKP, norma baru pendidikan kelas secara online. Okey, kemudian kita nak bagi apa yang percuma lagi ni? Setahun yuran pengajian percuma kepada mereka yang layak untuk sertai program asasi sains dan asasi pengurusan perniagaan. Alright, dan program asasi ini adalah untuk menyediakan para pelajar sebelum menyambung di peringkat ijazah sarjana muda. Alright, dan harga yuran asrama yang sangat rendah RM1.60 sehari. Selain itu juga kita nak tawarkan diskaun 20% yuran pengajian kepada alumni Kolej Rizda, UCAM dan lepasan Kolej Vocational KV. Okey, dan kalau adik-adik adalah anak-anak pekebun kecil Rizda, kita nak bagi diskaun 20% yuran pengajian, kita nak bagi derma siswa RM2,000 bagi program ijazah sarjana muda kalau adik-adik dapat 3.5 pointer ke atas. Alright, selain itu kita nak bagi insentif RM500 dan juga kupon makan kepada siswa-siswi yang berkelayakan. Dan selain daripada itu, UCAM juga menawarkan program eksekutif khas kepada golongan yang nak tingkatkan lagi peluang kerjaya. Dan antara program yang kita tawarkan ada banyak dan program ni boleh kita ada mood sepenuh dan juga separuh masa. Antaranya adalah seperti Executive Program in Agriculture Advanced, Plantation Management Advanced, Landscape Management Advanced, Leadership and Management Advanced, Human Resource Management Advanced dan juga program Eksekutif Pengurusan dan Pembangunan Luar Bandar Lanjutan. Alright, jadi kepada adik-adik yang masih lagi tercari-cari tempat untuk melanjutkan pelajaran, UCAM semestinya adalah pilihan yang terbaik. Okey, dan jangan lepaskan peluang, layari www.ucam.edu.my untuk sebarang pertanyaan lanjut. Okey, baik. Tadi saya dah janjikan ada 2 orang pemenang yang bertuah hari ini.
Okey, mungkin admin Facebook UCAM official boleh pinkan pada kita punya live ni pemenangnya, siapa pemenang hadiah misteri, tak misteri lagi lah, akan dah tahu kan, pemenang yang bertuah pada hari ini. Okey, siapa agaknya tu? Okey, mari kita tengok. Okey, dah ada ke belum? Alright. Okey, kita tengok pemenang yang okey, kita dah ada dekat sini. Alright. Okey, kita dah ada pemenang dia. Okey, jadi saya nak umumkan yang pertama, pemenang pertama yang bertuah pada hari ini. Siapa yang bertuah tu? Soalannya, tahun bila College Rizda pertama kali join Floria di Raja Putrajaya? Jawapannya adalah tahun 2011 dan pemenangnya adalah Siti Azah Abdul Ghani. Tahniah Siti Azah. Kemudian soalan yang kedua, berapa anugerah emas dan berapa anugerah perak yang dimenangi oleh College Rizda ataupun UCAM? Dan jawapannya ialah 4 emas dan 1 perak dan pemenangnya adalah Nazira Shah. Okey, jadi pemenang-pemenang ni jangan lupa sebentar lagi admin akan kontak pemenang untuk dapatkan detail. Okey, untuk dapatkan detail untuk kita postkan hadiah bertuah yang dimenangi oleh viewers yang bertuah ni kan. Okey, so akhir sekali sebelum kita saya mengundurkan diri kan, terima kasih kepada semua followers UCAM official kerana stay hingga habis live ni, dan jangan lupa untuk terus menyokong live kami di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di Pep Talk minggu depan. Okey, setiap Sabtu jam 11 pagi. Bye. 嗨，你们好，大家好！你们已经考了 SPM， 还在寻找大学学院，不知道在哪里找？来吧 ，UCAM University College Anglo-Saxon Malaysia 大学为你们注册属于 Rizda 的总部，成为 UCAM 你们的第一选择。来吧，你们现在可以在线注册 www.ucam.edu.my。Kenapa sedih sangat tu? Oh, tak mendapat tempat di universiti pilihan? Jangan risau. Kami di College University Agroscience Malaysia UCAM sentiasa membuka ruang dan peluang untuk anda semua. Untuk mendaftar, layari www.ucam.edu.my. Jumpa anda di sini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan tekan like video ini. Cantik.